hakikat dan makrifat bukan fardu kifayah, fardu ain, iaitu fardu yang wajib kita tuntut. Tetapi di mana nak tuntut? Di mana? Di majlis yang ramai ini, di dalam rakaman, saya sudah menulis surat kepada Jabatan JAKIM, Jabatan Agama Islam dan KDN selama 4-5 tahun berturut-turut. Boleh tengoklah surat dalam YouTube, ada cop majlis. Kita tak boleh membohong kerana ini ada saksi, ini ada rakaman. Untuk minta Jabatan JAKIM memperkenalkan ulama makrifat di kalangan Jabatan JAKIM yang berkelulusan makrifat. Kita pergi belajar di Mesir, ya, belajar ilmu fiqh, undang-undang, ilmu syariat. Kita ada mahkamah syariat, ada undang-undang syariat. Kita tak ada mahkamah hakikat, tak ada undang-undang hakikat. Kerana di Mesir sana tak ada ilmu hakikat makrifat. Melainkan ilmu hakikat dan makrifat itu ada pada guru-guru yang dikehendaki Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada di pondok, tak ada di universiti, melainkan ada di dada para yang dikehendaki Allah. Apabila saya berceramah tentang ilmu hakikat makrifat, dia kata salah. Apabila saya minta mana hakikat makrifat yang betul, yang halal di Malaysia di mana? Satu hakikat makrifat pun tak ada yang halal, melainkan ilmu makrifat saja haram. Makrifat haram. Ni usia dah tua bangka ni. Ada tak makrifat yang betul di Malaysia ini? Ada tidak? Tak ada makrifat yang betul. Dengar makrifat saja salah. Dengar ilmu makrifat saja sesat. Mana makrifat yang betul? Pada malam ini anda indikasi sekalian, pada pendengar yang beriman, yang mendengar rakaman seluruh negara, malah seluruh dunia, siaran secara langsung melalui YouTube. Bukalah mata, wahai sekalian umat. Ilmu kita ini ada hakikat dan ada makrifat. Kalau kita tinggikan lagi, 4 ilmu itu terbahagi 2, iaitu syariatin dan hakikat. Syariat, tarekat, hakikat, makrifat kita bahagi 2 menjadi ilmu syariatin dan ilmu hakikat. Syariatin itu kulit, hakikatun itu isi. Syariat itu kulit, hakikat itu isi. Allah menjadikan setiap sesuatu berpasang-pasangan, ada kulit dan ada isinya. Sayangnya selama ini kita hanya belajar ilmu kulit, ilmu syariat. Mana ilmu hakikat? Contohnya, kita tak usah ambil ilmu-ilmu yang jauh, kita ambil ilmu solat. Mana yang dikatakan ilmu kulit, mana yang dikatakan ilmu isi. Kita ambil perkara takbiratul ihram. Ya, ilmu fiqh, ilmu syariat, angkat takbir. Allahu Akbar. Semua budak pun boleh sebut Allahu Akbar. Ilmu fiqh, ilmu syariat, ilmu kulit, nak bersolat cukup dengan menyebut perkataan Allahu Akbar. Jikalau kita mengaji ilmu isi, ya, ayah nak cerita antara ilmu isi dengan ilmu kulit. Jikalau kita mengaji ilmu isi, ilmu hakikat, semasa kita menyebut Allahu Akbar, bagaimana nak ingat kepada Allah?
Bagaimana nak ingat kepada Allah? Semasa kita angkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang kita sebut itu namanya Allah. Allah bukan nama. Kalau sekadar nama, di dinding boleh tulis Allah, di kereta ada Allah. Apakah tulisan itu Allah? Allah la hurufin wala syautin. Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara. Yang kita tulis itu dakwah, yang kita sebut ni suara. Itu namanya Allah. Mana Tuhan ampunya nama? Mana Tuhan ampunya nama? Ini ilmu hakikat. Ilmu syariat sebatas sebut perkataan Allah. Allah bukan suara. Allah bukan bibir mulut. Allah bukan alif lam lam ha. Alif lam lam ha itu huruf Jawi, bukan Allah. Apakah Allah itu tulisan Jawi? Jika tak ada tulisan Jawi, apakah Allah tidak ada? Allah itu la hurufin wala syautin. Tidak berhuruf, tidak bersuara, tidak berjirim dan tidak berjisik. Dia bersifat laisa kamitslihi syai'un. Bersalahan daripada yang bahar. Apa yang kita tulis itu bahar, apa yang kita ucap itu bahar. Allah bukan bahar. Jadi mana? Ini perbandingannya ilmu syariatin dengan ilmu hakikat. Perbandingan ilmu isi dengan ilmu kulit. Kita hanya diperdengarkan ilmu kulit. Allah, Allah. Budak pun boleh sebut. Orang Cina, India pun boleh sebut. Betul tidak? Boleh. Boleh tulis. Itu nama. Boleh tulis dengan dakwat. Boleh letak di kertas. Boleh letak di dinding. Boleh letak di atas bukit Kuala Terengganu. Boleh. Boleh letak Allah di bukit Kuala Terengganu. Patutkah letak Allah di atas bukit? Tapi tak apalah, itu tulisan. Tulisan itu Allah. Begitu juga Tuhan sebut Allah. Mana Allah? Jadi masa angkat takbir, nak ingat Allah macam mana? Jikalau tuan-tuan bersolat, tak boleh untuk ingat kepada Allah. Sahkah batal? Tuan-tuan yang jawab. Kita bersolat bertujuan untuk ingat kepada Allah. Solat itu ingat. Apa tujuan solat? Untuk ingat kepada Allah. Ini tujuan solat, iaitu ingat. Jikalau kita bersolat, tak boleh nak ingat kepada Allah. Tujuan kita makan nak kenyang. Tujuan kita makan untuk kenyang. Bagaimana makan tak kenyang? Apa arti makan kalau tak kenyang? Begitu juga menyebut perkataan Allahu Akbar, nak ingat Allah, nak berhentikan perkataan Allah itu, nak letak, nak dudukkan Allah itu di mana? Nak duduk di mana? Ramai orang mengatakan duduk dalam hati. Benar, duduknya Allah itu dalam hati. Tetapi persoalannya, mana hati? Di dalam dada ini daging. Dicampak ke binatang kaki empat pun dia makan. Masakan tempat Allah itu boleh dimakan binatang? Mana hati? Yang di dalam dada ini daging. Mana hati? Jadi tuan-tuan selama ini bersolat, ingat kepada siapa? Allah bukan kuning, Allah bukan biru, Allah bukan putih. Allah tidak bersifat, tidak persegi. Jadi nak ingat Allah macam mana? Nak bayangkan Allah macam mana? Itulah makanya
neraka wil bagi orang mendirikan solat di mana solatnya apa? Lalai dalam solat. Nak tak lalai macam mana nak ingat Allah? Tak boleh. Yang keduanya anda yang dikasih sekalian para pendengar yang beriman. Contoh ilmu kulit dengan ilmu isi, contoh ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Yang kedua kita ambil dua kalimah syahadah. Kalau ilmu fiqh, ilmu syariat, pergi kepada jabatan agama, seorang yang kafir pergi ke jabatan agama mengucap kalimah syahadah. Sah Islam agama. Itu Islam menjadi agama Islam. Itu Islam jabatan agama. Islam Allah bukan sebatas lafaz ini. Saya boleh berpura-pura nak jadi Islam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dah Islam. Sah. Itu Islam jabatan agama. Ilmu syariatin, ilmu kulit. Jikalau syahadat ilmu isi, kita sebut la ilaha illa Allah. La nafi. Buang, tolak. Ilaha isbat, ambil balik, kumpul balik, cantum balik apa yang kita buang tadi. Soalannya nak buang apa, nak ambil apa? Masa kita sebut perkataan la itu nafi, buang, tolak, tohok. Nak buang apa? Nak buang dunia, kita masih berpijak ke atas. Nak buang diri, diri masih kita pakai. Nak buang apa? Nak nafi apa? Nak buang apa anda? Nak nafi apa? Barang siapa bersyahadah tidak tahu nafi dan isbat, bukanlah dia bersyahadah, melainkan seumpama burung tiup. Jadi sekarang ini kita orang Islam kan burung tiup. Tuan-tuan yang jawab. Kalau tak tahu nafi dan isbat, sama dengan burung tiup. Jadi ingat anda yang dikasih sekalian, inilah ilmu hakikat. Itu belum bab air sembahyang. Kita ambil dua perkara saja dulu. Pertama, hiasan di atas takbiratul ihram. Macam mana nak ingat kepada Allah? Usah kata nak ingat daripada berdiri kiam sampai ke salam. Masa takbir pun kita tak boleh ingat kepada Allah. Apa artinya solat kita? Ni. Ramai di kalangan yang mendirikan solat, di mana tempatnya? Neraka apa? Kerana apa? Kerana lalai. Lalai kerana apa? Kerana tak ingat. Nak ingat macam mana? Allah. Nak berhenti di mana? Nak berhenti di mana Allah itu? Nak berhenti di mulut? Allah bukan mulut. Nak berhenti di suara? Allah bukan suara. Nak berhenti di mana? Yang kedua dalam kalimah syahadat. La nafi. Buang. Nak buang apa? Nak buang apa? Ilaha isbat. Kita ambil balik, pakai balik, cantum balik, kumpul balik apa yang kita buang tadi. Barulah ilah Allah. Tak usahlah ilah Allah. Nafi isbat dulu, biar habis. Itu saja anda buat mukadimah. Inilah ilmu yang kita cari, ilmu isi. Wala syariatin ala hakikatun batilatun. Barang siapa mengerjakan syariat dengan tidak ada hakikat, batal, batilatun. Syariat tak ada hakikat apa anda? Batal. Jadi sia-sialah kita selama ini
hidup di atas muka bumi Allah, mengerjakan ibadah. Kita mengharapkan catatan di dalam buku. Bila kita mati besok, lebih di selak, tidak ada apa-apa yang tercatat, apa-apa yang tertulis. Maka tanggunglah sendiri, lakum dinukum waliyadin. Baik, itu saja mukadimah Ayanda pada malam ini. Tidak ada ilmu yang saya nak sampaikan, melainkan anda adalah bertanya apa sahaja ilmu, tetapi dengan syarat pertanyaan ilmu pada malam ini jangan sekali buang-buang masa saya. Jauh, letih, penat. Kalau nak bertanya ilmu hakikat. Bertanya ilmu yang dalam, yang tinggi, yang payah, yang susah, yang sulit-sulit. Ya, baik, dipersilakan. Silakan, siapa yang nak bertanya? Saya tanya yang dia. Saya pernah dah dengar CD yang dia. Saya. Jadi acak dah saya dengar, tapi kita nak menyatakan Allah dalam semayang payah. Nak nyata Allah ni. Dekat dengar tu mana teori saja lah, tapi nak pergi ke nak semayang. Maksud nyata Allah dalam semayang. Baik. Soalan sudah difahami. Apa soalannya? Sahabat kita bertanya, bagaimana cara nak nyatakan Allah dalam solat? Bagaimana nak nyata Allah dalam solat? Kita bersolat nak ingat kepada Allah. Bersolat tujuan apa? Tujuan nak ingat, nak menyatakan Allah. Baik. Jawab semua bila saya tanya. Bila saya tanya, minta jawab. Inilah cara kita belajar ilmu talaki, daripada mulut ke mulut. Daripada mulut ke mulut. Kita bersolat bertujuan untuk ingat kepada Allah, untuk menyatakan Allah sebenar-benarnya. Bolehkah kita ingat kepada sahabat yang belum kita kenal? Bolehkah ingat kepada sahabat yang belum kita jumpa? Jawab. Bolehkah kita ingat kepada sahabat kita, kepada kenalan kita yang belum pernah kita jumpa? Boleh. Boleh tak ingat kepada sahabat yang belum pernah kita jumpa? Boleh. Macam mana? Kita ingat Rasulullah. Kita bukan tanya Rasulullah, kita tanya sahabat kita, saudara kita yang belum pernah kita jumpa. Seumpamanya, boleh tidak? Kalau nak kenal ni nak jumpa. Terima kasih kerana menjawab. Ya, salah tak mengapa. Kita salah dalam gelanggang. Masih ada guru yang betul. Jalan sepanjang kurang boleh tak nak. Baik. Jadi keputusannya kita tak boleh ingat kepada sahabat kita yang belum kita kenal. Itu sahabat. Begitu juga Allah. Macam mana nak ingat? Macam mana nak nyata? Macam mana nak khusyuk kepada Allah jikalau kita belum mengenal Allah? Jadi jawapannya, tak boleh nak ingat kepada Allah, tak boleh nak menyata Allah dalam solat sebelum kita mengenal Allah. Tak boleh kita menyatakan Allah dalam solat sebelum kita mengenal Allah. Setelah kita mengenal, barulah kita boleh menyatakan Allah. Ayanda sedang mengingat hadis sekarang ni, tapi
tak teringat nak baca. La fis solati ilallah. Kita tak ingat nak baca hadis yang mengatakan apa? Tidak sah solat seseorang jikalau sebelum menyatakan Allah. Kita tak ingat nak baca hadis. Jadi solat nak kena menyatakan Allah, baru sah solat kita. Barang siapa tak menyatakan Allah, tak ingat kepada Allah, maka tak sah solat. Jadi macam mana nak ingat? Mesti didahului dengan kenal. Kalau tak mengenal Allah, wajib tidak boleh menyatakan Allah, wajib tak boleh ingat kepada Allah. Jadi pertanyaannya, bagaimanakah kita nak menyatakan Allah? Jawapannya, kena mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan awwaluddin ma'rifatullah. Ulama-ulama dulu mengatakan awwaluddin ma'rifatullah, awal beragama, awal bersolat, awal bersyahadah, itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi mengenal Allah ini duduknya perkara nombor 1, barulah perkara solat. Tengok dalilnya baginda Rasulullah 13 tahun di kota Mekah mengajar apa? Tauhid, mengenal Allah, mengesahkan Allah, mengesahkan Allah 13 tahun. Barulah turunnya solat. Ini bukan solat dulu, tauhid dulu. 13 tahun Rasulullah mengajar ilmu tauhid, mengesahkan Allah, mengenal Allah, baru turunnya solat. Tapi kita nyari solat dulu. Tak boleh ingat kepada Allah dengan solat, tak boleh mengenal Allah dengan solat. Dia kena solat, dia kena mengenal Allah dulu, barulah bersolat, baru boleh ingat Allah dalam solat. Itu jawapannya. Baik, ada lagi? Silakan. Surah Al-Baqarah ayat 106, maknanya apa saja ayat keterangan yang kami maksudkan, batalkan atau kami tinggalkan atau tangguhkan. Kami datangi ayat yang lebih baik daripadanya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah engkau mengetahui bahawasanya Allah Maha Kuasa atas setiap perkara? Benar. Ayat ini mengatakan kalau kita kata berilmu, Allah itu berkuasa mengatasi ilmu kita. Jikalau kita kata kita pandai, Allah mengatasi daripada kepandaian kita, Allah lagi pandai. Jikalau kita kata kita kaya, ya, Allah mengatasi kekayaan kita, Allah lagi kaya. Batalkan semua yang ada, kerana Allah mengatasi kita. Kita kata kita kaya, kita gagah, kita besar, kita mulia, batalkan itu. Kerana apa? Allah mengatasi daripada yang tadi. Ingat, apa sahaja kalau kita kata kita melihat, batalkan perkara melihat itu. Kita bersifat buta, Allah bersifat melihat. Basar, hati melihat. Melihat sifat siapa? Sifat kita apa? Batalkan penglihatan kita. Sama arti apa? Sifat siapa? Sifat kita. Batalkan kudrat iradat sama basar kalam ilmu hayat. Batalkan. Kerana Allah mengatasi penglihatan, pendengaran, ilmu, kudrat hayat kita. Batalkan dunia ini. Malaikat Allah mengatasi dunia. Batalkan akhirat, Allah mengatasi akhirat. Jadi jawapannya Allah lah mengatasi segala-galanya. Jadi sebelum solat kena Allah dulu, kerana Allah mengatasi segala-galanya. Sebelum berkalimah syahadah Allah dulu, kerana Allah mengatasi segala-galanya. Baik, lagi. Apakah
apakah niat dari sudut pandangan makrifat? Baik. Baik. Apakah niat di pandangan sudut makrifat? Innamal a'mal binniyat. Bermula amal dengan niat. Tak ada amal jikalau tidak didahulukan dengan niat. Innamal a'mal binniyat. Lalu kita pun mengatakan, aku sahaja sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala. Anda dikasihi para pendengar ibu diman sekalian. Ya, Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana apa? Kerana Allah Ta'ala. Itu bukan niat. Itu lafaz niat. Belum berniat. Ingat baik. Itu bukan niat, itu lafaz niat. Allah tahu ke tidak kita nak sembahyang maghrib? Perlukah kita lapor? Perlukah kita berkhabarkan kepada Allah, aku nak sembahyang maghrib ni Allah? Sedangkan sebelum tuang rumah itu pun Allah dah tahu kau nak sembahyang maghrib. Yang 3 rakaat itu aku yang fardukan ke atas engkau. Kenapa kau nak peringatkan aku 3 rakaat? Memang maghrib 3 rakaat, aku yang buat. Sebelum kau perbuat, la tataharraku zarratan illa biiznillah. Tak bergerak biarpun sezarah jika tidak izin Allah. Sebelum kau bergerak itu izin aku. Sebelum kau solat pun dia tak izin aku. Aku lebih tahu daripada engkau sebelum kau perbuat. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Aku buat kamu dan apa-apa kamu perbuat. Kenapa kita nak bagi tahu Allah yang sembahyang maghrib itu 3 rakaat? Ini ilmu fiqh. Ilmu makrifat berbeza. Inilah perbezaan antara ilmu syariat dengan ilmu hakikat. Ilmu syariat dia setakat Allahu Akbar, sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat kerana Allah Ta'ala, sah niat kamu. Itu ilmu syariat. Jadi kalau kita mengaji ilmu hakikat, itu bukan niat, itu lafaznya niat. Mana niat? Niat dari sudut ilmu hakikat tidak berhuruf dan tidak bersuara. Itu niat. Selepas pada malam ini, tuan-tuan tahu ke tidak saya nak ke mana? Tahu tidak? Lautan dalam boleh kita ukur, tapi niat di hati tak ada siapa yang boleh tahu. Lintasan hati bukan niat. Itu masih gerak. Niat ini tidak berhuruf, tak bersuara. Lintasan hati bukan niat. Lintasan hati bermacam-macam. Ada orang teringat ini, ada orang teringat itu. Banyak bukan niat ini. Niat maghrib, sembahyang maghrib 3 rakaat, tetapi dalam hati orang ingat bermacam-macam. Bermakna lintasan hati bukan niat. Lafaz mulut bukan niat. Mana niat? Anda dikasihi pada pendengar budiman yang mendengar seluruh negara, yang memahami akan faham akan bahasa kita. Sahaja aku sembahyang maghrib 3 rakaat, itu bukan niat, itu lafaznya niat. Lafaz dengan niat berbeza. Niat sesuatu yang tidak ada huruf dan tidak ada suara, itu dikatakan niat. Sedangkan innamal a'mal binniyat, bermula amal dengan niat. Tak ada niat, tidak ada amal. Sekarang mana niat? Mana niat? Saya gantung. Sengaja saya tidak mau ceritakan. Kerana ilmu ini ada yang boleh kita perkhabarkan, ada yang tak boleh kita perkhabarkan. Bukan kata tak boleh, itu rahsia. Tetapi pada seorang guru
dia tidak mudah menceritakan. Kalau nak jumpa 4 mata, malam ini juga saya cerita. Ya, baik. Habis soalan. Lagi soalan apa? Iktiraf ta'yin dalam disebut makrifat, adakah kalau yang memahami dia terkandung berada 50 waktu daripada asal solat yang dibawa oleh Nabi cerita 50 waktu? Baik. Aida rasa pertanyaan itu pertanyaan tepuk tengah. Ya. Jadi tidak berapa gemar untuk Aida menjawab kerana soalan itu soalan di tengah-tengah. Ya, soalan ta'yin. Ya, Ananda dikasihi, saya bagi gambaran. Dengar sini semua, pasang telinga baik-baik. Ya, baik kepada yang menonton seluruh Nusantara ini. Pertanyaan tentang ta'yin. Jadi sebelum saya menyentuh ta'yin, saya bagi gambaran lah. Baik. Ananda yang dikasihi, ta'yin ini perkara terkandung di dalam solat. Solat ini ada fardu dan ada rukun dan ada hukum. Solat ada rukun dan ada hukum. Solat terbahagi 2, rukun dan hukum. Rukun iaitu rukun 13. Bermula pada berdiri qiyam sampailah salam. Itu rukun. Semua kita belajar. Daripada sekolah kafar, daripada sekolah tanika lagi kita dah belajar. Tetapi ingat, solat ini bukan sahaja rukun. Dia ada hukum. Ada apa? Cuba jawab. Ada apa? Ada hukum. Rukun ada 13, rukun ada 13. Hukum solat ada 3. Hukum solat ada 3. Apa pertama? Belum lagi puasa. Fi'li, qauli, qalbi. Hukum solat ada 3. Fi'li, qauli, qalbi. Jadi ta'yin ini ada dalam hukum qalbi. Jadi kalau terus pergi kepada hukum ta'yin, mungkin Ananda terpinga-pinga. Jadi sebelum jawab ta'yin, kerana ta'yin ada dalam hukum qalbi. Jadi hukumnya solat ada 3. Fi'li, qauli, qalbi. Solat ini Ananda yang dikasihi para pendengar yang budiman, ada zahir dan ada batin. Solat mesti berserta zahir dan batin. Wala syari'atin ala haqiqatun batilatin. Barang siapa buat syariat tidak ada hakikat, batal. Dia kena ada syariat dan hakikat. Ada kulit dan ada isi. Barulah solat itu sah. Dari segi pekerjaan rukun 13, kita berjaya. 110% berjaya kita. Daripada berdiri qiyam sampai ke salam, ke tertib, semua lulus. Malahan tambah lagi 10%, 110 kita dapat lulus. Cantik. Namun Ananda yang dikasihi, dia ada lagi perbuatan dalam hukum solat. Dia kata fi'li. Fi'li bahasa Arab kata perbuatan. Tengok Ananda. Tadi kita dah 110% kita perbuat perbuatan solat. Betul? Sekarang ini masih Ananda kena berbuat tadi perbuatan solat. Perbuatan macam mana? Fi'li ni perbuatan macam mana? Takkan nak berdiri 2 kali, takkan nak rukuk 2 kali, takkan nak baca Fatihah 2 kali. Tadi kita dah buat dah perbuatan rukun 13.
Tiba-tiba di dalam hukum solat masih ada fi'li, masih ada perbuatan. Nak berbuat. Jangan kata sama, kulit dengan isi tak sama. Syariat dengan hakikat tak sama. Jangan siapa-siapa kata sama di antara syariat dengan hakikat. Perbuatan syariat sudah selesai. Daripada berdiri sampai salam, selesai. Tetapi ingat, di samping rukun ada hukumnya solat. Rukun dan hukum berbeza. Hukum solat kata apa? Fi'li. Macam mana kamu berbuat solat? Dalam fi'li. Macam mana? Itu makanya ada di dalam akhirat besok, anda masuk kubur, dia tak tanya soalan lain. Dia persoalkan solat. Barang siapa tak betul solatnya, maka tidak dihitung, tidak dikira, tidak dihisap, tidak dijumlah amal-amal ibadah yang lain. Ingat, tak betul solat, sekalipun kamu puasa, sekalipun kamu pergi haji berpuluh-puluh kali, tidak akan dihisap Allah. Jadi kalau tak betul solat ini. Jadi mana fi'li kamu mana? Mana fi'li? Masakan buat syariat meninggalkan hakikat? Rukun itu syariat, hukum solat itu hakikatnya solat. Fi'li, qauli, qalbi. Yang kedua, qauli. Qauli itu apa? Bacaan. Nak baca apa? Tadi aku dah baca Fatihah. Sekarang suruh baca lagi, nak baca apa? Tak baca tak boleh. Ada hukum solat, ada qauli. Jadi kalau sama, buat apa nak ada hukum? Cukup ada rukun saja. Kalau fi'li dan kalau rukun dan hukum itu sama, tak payah adakan hukum lah. Rukun saja cukup. Tapi tidak. Solat ada rukun dan ada hukum. Ada kulit dan ada isi. Tadi kita sudah baca, tetapi dalam solat yang rukun mesti ada qauli, bacaan. Nak baca apa? Nak baca apa? Nak baca Fatihah 2 kali. Tadi dah baca. Lalu pergi kepada hukum solat yang ketiga, iaitu apa? Qalbi. Hendaklah kamu bersolat dengan qalbi. Apa itu qalbi? Qalbi itu hati. Bersolat dengan hati. Mana hati? Mana hati? Mana hati? Di dalam dada ini daging. Allah tak duduk dalam daging. Allah tak duduk dalam dada. Barang siapa mengatakan Allah bertempatnya dalam dada, kafir kamu pada malam ini. Allah tidak bertempat. Barang siapa menempatkan Allah di dalam dada, di dalam daging, dalam Kaabah, atas tikas sejadah, maka kafirlah kamu hukumnya pada malam ini. Tapi Allah duduk di dalam hatimu. Mana hati? Mana hati? Barang siapa tidak mengenal hati, bagaimana nak sembahyang dengan qalbi? Karena qalbi itu hati. Ananda yang dikasih. Selama ini kita hanya mendengarkan ilmu syariat, ilmu fiqh. Dia membicarakan soal rukun solat saja. Hukum solat, pernah tak kau dengar? Jawab, saya berhenti ceramah ini jawab. Pernah tak dengar? Jawab semua. Pernah tak dengar? Ni tua bangka semua ini. Kalau cium tangan, bukan lagi bau perfume, bau tanah liat. Pernah tak dengar hukum solat? Saya tanya lagi sekali. Benarkah tidak? Inilah makanya anda, para pendengar yang beriman, yang dikasih sekalian, marilah pada malam ini kita cari kesedaran. Insaf. Jangan duduk dalam zon selesa. Oh, aku sudah solat cukup 5 waktu, sembahyangnya dengan waktunya.
Tapi belum. Itu baru syariat. Itu baru rukun 13. Mana hukumnya solat? Fi'li, qauli, qalbi. Fi'li perbuatan solat. Qauli bacaan solat. Dan qalbi yaitu hati. Iza solaha jasadul kullu wa iza falaha jasadul kullu. Dalam dirimu ada hati. Baik hatimu, suci hatimu, baik bersihlah seluruh jasad badanmu. Dan sebaliknya. Jadi mana hati? Bersolatlah dengan hukum qalbi. Bersolat dengan hukum hati. Hukum qalbi ini apa? Hukum hati. Jadi bagaimana hati berfi'li? Bagaimana perangainya hati masa bersolat? Bersolatlah dengan qauli. Qauli ini sebutan hatimu. Hati nak baca apa? Qauli, baca. Nak baca apa? Hati nak baca apa? Rukun ada 13. Ada 13. Selain daripada rukun, ada hukumnya solat, iaitu ada 3. Fi'li, qauli, qalbi. Fi'li, qauli, qalbi, pekerjaannya hati. Bagaimana hati berfi'li? Bagaimana hati berbuat solat? Bagaimana hati berdiri? Bagaimana hati rukuk dan sujud? Bagaimana hati membaca surah-surah Allah, ayat-ayat Allah? Dan hukum yang ketiga iaitu fi'li. Apa ni? Qalbi. Fi'li, qauli, qalbi. Bagaimana tuan-tuan bersolat dengan qalbi? Dalam hukum qalbi ada 7 tingkatan. Fi'li, qauli, qalbi. Dalam qalbi ada 7 tingkatan. Anda dikasih. Kalau nak bersolat, bersolat betul-betul. Jangan main-main. Bersolat betul-betul. Nak betul solat, bersolatlah dengan hukum qalbi. Fi'li, qauli, qalbi. Qalbi ini ada 7 tingkatan. Pada siapa nak bersolat dengan betul-betul, ada 7 tingkatan. Tingkatan pertama apa? Qasad. Kena berniat. Pada siapa nak bersolat kena berniat. Tetapi persoalannya, mana niat? Mana niat? Innamal a'mal binniyat, bermula amal dengan niat. Mana niat? Gagal. Pada siapa gagal niat, gagal solat. Hukum qalbi yang kedua apa? Ta'aruf. Apa itu ta'aruf? Itu bahasa Arab. Kita bukan nak jadi orang Arab. Kita nak jadi Islam. Kita guna bahasa kita lah. Bahasa kita pun boleh jadi Islam. Ta'aruf apa? Sebelum kita bersolat, ta'aruf ini ta'arif. Ta'arif ini seumpama orang datang baca meter api. Meter api ini 766 kilowatt berapa? Bermakna awak kena bayar RM1.20 seumpama. 766 RM1.20. Ta'arif. Tentukan bacaan berapa, bayar berapa. Tengok bil telefon, ta'arif. Ta'arif ini menyatakan mana yang ta'arif ini baca bil telefon. Oh sekian panggilan, cas dia RM1.20 kalau Indo. Kalau sama-sama Malaysia RM30. Jadi penggunaan berapa, bayarnya berapa. Ini dikatakan ta'arif. Kalau kita bercakap tentang ilmu, ta'aruf ini artinya sebelum kita bersolat, kena tentukan dulu mana sunat, mana wajib untuk dibawa berjubah. Ta'aruf ni apa? Tentukan dulu mana sunat,
mana yang wajib untuk kita bawa berjumpa Allah di dalam solat. Baik, mana yang wajib, mana yang sunat untuk bawa berjumpa Allah, mana dalam solat? Tahukah kita? Kita nak pergi berjumpa Allah, mesti tahu mana sunat, mana wajib. Kalau tak tahu sunat, tak tahu wajib, nak jumpa Allah macam mana? Contohnya, kita nak masuk ke Singapura. Kalau ada duit banyak sekalipun, boleh tak masuk ke Singapura? Banyak duit ni, berlori-lori duit nak masuk Singapura, boleh tak? Sebab apa? Duit itu sunat. Sekalipun kita tak ada duit, 1 sen pun tak ada, kalau ada pasport, boleh tak masuk? Pasport itu wajib. Jadi nak masuk Singapura, tentukan dulu mana sunat, mana wajib. Itu nak masuk Singapura. Begitu juga berjumpa Allah. Kita nak jumpa Allah dalam solat ini, kena tahu dulu nak bawa apa kita ni. Nak bawa apa? Itulah ta'aruf, artinya ta'arif. Berapa bacaan kita, berapa kena bayar. Jadi tentukan dulu mana yang sunat, mana yang wajib. Bil itu sunat, bayar itu wajib. Bil sunat saja kan? Tengok bil itu sunat, yang bayar itu wajib. Duit itu sunat, pasport itu wajib. Jadi dalam solat, mana sunat, mana wajib. Itu baru yang kedua. Yang ketiga, barulah pertanyaan dia tadi sampai hukum ta'yin. Menentukan mana sunat. Ta'yin ini menentukan waktunya solat. Itu makanya kita tak boleh nak menjawab terus. Anda tak faham. Jadi saya bawa daripada awal lagi. Barulah sampai ke nak jawab apa itu ta'yin. Ta'yin ini menentukan waktunya solat. Menentu apa? Anda yang dikasihi pada pendengar yang budiman. Waktu dengan masa lain. Masa dia ikut jam. Masa ikut jam. Waktu tak ikut jam. Syariat dia solat ikut jam, ikut masa. Orang hakikatun dia ikut waktu. Kita bukan buat sunnah baru. Kita ikut waktu. Kita bukan buat sunnah baru. Kita bukan buat sunnah yang baru. Saya datang ke sini bukan nak ajar sunnah baru. Bukan nak buat sunnah yang baru. Saya nak mendalami sunnah yang sedia. Mana waktu? Orang dulu-dulu betapa dalam bukit, dalam gua. Orang betapa dalam bukit ini orang para wali. Ada tak jam sewaktu itu, semasa itu? Jawab, ada tak jam? Tak solatkah mereka, para wali itu? Solat bukan? Macam mana nak solat? Jam tak ada. Bayang matahari jauh sekali dalam bukit, dalam gua. Itu makanya anda kena faham. Waktu lain, masa lain, berbeza. Kita sekarang solat ikut masa. Tetapi solat sebenar-benar ikut waktu. Mana waktu solat? Waktu solat tak bergantung kepada jam. Waktu solat tak bergantung pada bayang matahari. Tak bergantung kepada siang dan malam, gelap dan terang. Mana waktu solat? Mana waktu solat anda? Niat taat qasad gagal. Ta'aruf gagal. Ta'yin gagal. Sudah 3 gagal. Ada berapa lagi? Ada 4 lagi. Tapi dikarenakan pertanyaan sampai ta'yin saja, maka ia dah jawab sampai ta'yin saja. Yang 4 lagi, yang 3 pun gagal. Kalau cerita yang 70 kali cerita pun 70 kali akan gagal.
Cukuplah pada 3 saja. Tapi saya baca, selepas pada 3 ada nombor 4 apa? Ihram. Apa itu ihram? Oh, pakaian pergi ke Mekah. Inilah kita ihram saja, pakaian ke Mekah. Saya ceritalah sikit, boleh? Mau tidak? Ihram ini maksud apa? Tutup. Bungkus. Ihram ini bungkus, tutup. Kalau kamu nak bersolat, kamu nak jumpa Allah, kena bungkus, kena tutup. Persoalannya nak bungkus apa? Takkan nak bungkus nasi, nak bawa ke Allah. Allah tak makan nasi. Nak bungkus apa? Lepas ihram apa? Mi'raj. Lepas ihram, mi'raj. Kita nak bersolat kena mi'raj. Apa mi'raj? Sampai ke mana? Sampai ke Kuala Terengganu. Sampai ke mana? Kita bersolat ni kena sampai ke mana? Sampai ke Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak sampai ke Allah, tak solatlah. Kita bersolat nak sampai kepada Allah. Bersolat boleh, tapi tak sampai. Kita nak pergi Kuala Lumpur, sampai Bentong saja. Sampai tak? Sampai tak kalau nak pergi Kuala Lumpur, singgah di Bentong je? Tak sampai. Begitu juga Allah. Nak solat, kena mi'raj. Kena sampai kepada Allah. Nak sampai macam mana? Kena aku tidak. Gagal ke dulu? Selepas mi'raj apa? Munajat. Munajat ni bukan meminta. Kita nak bersolat ini sampai ke tahap munajat. Munajatnya apa? Pandang memandang. Kita nak bersolat ini kena sampai ke tahap pandang memandang. Umpama kita di depan cermin. Bersolat ini adalah sampai pandang memandang seumpama kita di depan cermin. Siapa pandang siapa sekarang ini? Siapa pandang siapa? Dalam cermin siapa pandang siapa? Siapa lihat siapa? Siapa tengok siapa? Kita bersolat ini hendaklah yang memandang itu adalah juga yang dipandang. Yang memandang itu adalah juga yang dipandang. Yang menilik itu adalah juga yang menilik. Yang menyembah itu adalah juga yang disembah. Ini baru sampai tahap munajat. Jadi dalam solat tidak ada engkau dan tidak ada aku. Ini dikatakan munajat. Melainkan dalam cermin pun aku, di luar cermin pun aku. Ini dikatakan munajat. Adakah kita sampai ke tahap itu? Baru dikatakan munajat, baru dikatakan bersolat. Yang menyembah itu adalah juga yang disembah. Tidak ada engkau, tidak ada aku lagi. Lebur besi ke dalam api. Besi ada, tetapi lebur di dalam api. Ini dikatakan apa tadi? Munajat. Lebur gambar dalam cermin. Melainkan yang ditilik itulah yang menilik. Ada kita sampai ke tahap itu? Benar tak dapat itu? Ya. Benar macam mana sampai? Jadi membazir kita bicarakan. Dah kita tutup sajalah. Tak payah sampai nombor 7. Baik, soalan lain. Tapi bicara pun tak guna. Tuan tak kenal. Jadi cukup. Sebab anda suruh tutup. Baik, ada tanda soalan lagi? Tak guna kita bicarakan. Tapi dah tanya, kita kena maklumlah. Inilah anda yang dikasihi para pendengar yang beriman. Berbeza solat orang syariat dengan solat orang hakikat. Orang syariat bersolat hanya bawa daging, bawa tubuh, bawa jasad, bawa badan. Orang hakikat bersolat bawa kulit dan isi, bawa daging dan bawa hati, bawa jasad dan bawa hati, bawa tubuh dan bawa hati.
Jikalau tuan-tuan mengaku tuan-tuan bersolat, mana hati? Mana hati? Mana? Hati pun tak kenal. Macam mana nak solat dengan hukum kol? Dengan hukum kolbi? Kolbun? Baik. Ada soalan lagi ada? Soalan kena Allah rasa. Ha? Kena Allah. Kena mengenal Allah dulu. Kena mana? Setujukah anda sekalian dengan pertanyaan dia? Ada tak yang tak setuju? Cuba kat jawab. Kalau hari ni nak kena Allah lah. Setuju ke tidak dengan pertanyaan dia nak mengenal Allah? Setuju? Baik. Kalau setuju kita jawab. Ilmu hakikat ini tidak ada yang rahsia. Rahsia-rahsia itu ilmu orang sesat. Ilmu orang tak tahu. Dia tak tahu cerita, dia kata rahsia. Bagi saya tak ada satu pun ilmu yang boleh dirahsiakan. Allah bagikan terang dan nyata, inikah pula ilmunya. Nak belajar ilmu mengenal Allah bukan? Nak belajar ilmu mengenal Allah ya? Ananda yang dikasihi para pendengar yang budiman, lagi dirahmati Allah. Kita nak mencari benda yang hilang. Nak panggil benda yang jauh. Betul? Kita cari sesuatu yang hilang. Kita panggil sesuatu yang jauh. Jikalau benda tak hilang, mau tak kita cari? Jikalau benda yang dekat, mau tak kita panggil? Jadi, kenapa tuan-tuan susah sangat mengenal Allah? Kenapa susah sangat mengenal Allah? Dia bukan hilang, dia bukan jauh. Allah tidak hilang, Allah tidak jauh. Wa huwa ma'akum ainama kuntum. Allah itu beserta di mana saja kamu. Kita naik kereta, dia ada di kereta. Kita pergi kebun, dia ada di kebun. Kita pergi ke sungai memancing, dia ada di sungai. Kita masuk kamar mandi, dia ada di kamar mandi. Kenapa tuan-tuan tak nampak? Isteri kita tinggal, mak bapak kita tinggal, duit kita tinggal, tetapi kita tidak pernah meninggalkan Allah. Itu dia kata wa huwa ma'akum ainama kuntum. IC kita ni kadang-kadang kita tinggal bukan, tetapi Allah tak pernah tertinggal. Dekatnya mata putih dengan mata hitam, dekat lagi Allah. Kenapa tak nampak? Dekatnya mata putih dengan mata hitam, dekat lagi Allah. Terangnya matahari, terang lagi Allah. Kenapa tuan-tuan tak kenal? Fa'aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Mana kamu hadapkan mukamu, di situlah. Bukan lagi wajah aku itu. Kenapa tuan-tuan tak nampak? Kenapa sampai tak nampak? Ilmu mengenal Allah anda yang dikasihi para pendengar yang budiman. Ilmu mengenal Allah ini ilmu yang paling rendah, ilmu yang paling mudah. Ilmu paling rendah, paling mudah, paling bawah, paling senang. Membaca ABC perlu guru, perlu buku, perlu bolpen, perlu tangan, perlu mata, perlu telinga. Tapi mengenal Allah, buta pun boleh mengenal Allah, kudung pun boleh mengenal Allah, tuli pun boleh mengenal Allah, tak ada buku boleh mengenal Allah, tak ada cikgu boleh mengenal Allah. Senang ke payah? Jawab. Senang bukan? Tuan-tuan boleh baca ABC, boleh baca alif bata, boleh kenal nombor 2, nombor 1 beza, boleh kenal A dengan M berbeza. Kenapa tuan-tuan tak kenal Allah?
Sedangkan dia pelajaran paling senang. Pasal apa tak kenal Allah? Sedangkan dia nyata dan terang. Allah tidak bertempat. Allah meliputi akan seluruh sekalian alam. Meliputi seluruh sekalian alam. Dia tidak bergantung kepada waktu. Dia tidak bergantung kepada tempat. Baik, saya tanya tuan-tuan sekarang. Ada tak Allah sekarang bersama kita? Dengar saya bercakap. Ada tak Allah bersama kita sekarang? Ada tak Allah di depan kita? Di belakang kita? Di atas kiri kanan kita? Ada tidak? Masa apa tak nampak? Tahu? Ni. Ada dia. Betul tak ada? Dalam kursi dia ada, luar kursi dia ada, atas kapek dia ada, bawah kapek pun dia ada. Tahu dia tidak benar. Itu dia kata awal dia ma'rifatullah. Awal agama tu kenal. Jadi ananda dikasihi, perkara ilmu mengenal Allah ini perkara yang paling mudah. Tak habis sebatang rokok kita mengenal Allah pada malam ini, pada jam ini, pada saat ini. Tak habis sebatang rokok kita akan mengenal Allah. Senang perkara mengenal Allah. Kita mengenal Allah bukan melalui solat. Solat dulu, mengenal Allah baru datangnya solat. Bukan solat dulu baru datangnya Allah. Kita tak boleh mengenal Allah dengan ayat Quran. Kita baca Quran 30 juz pun tak kenal-kenal juga Allah. Macam mana cara nak mengenal Allah? Puasa Senin Khamis pun tak kenal Allah. Zikir sampai 800,000 satu malam tak kenal juga Allah. Jadi macam mana cara nak kenal? Macam mana? Dengan solat, ni semua solat. Tak kenal juga Allah. Berzikir, semua kita berzikir, tak kenal Allah. Puasa tak cukup Ramadan, Senin Khamis, tak kenal juga Allah. Jadi macam mana ni? Itu makanya dengar baik-baik. Muslim-musliman, para pendengar beriman yang mendengar secara langsung saya berceramah pada malam ini, dia sesuatu ini ada sifirnya, ada batasannya, ada kaedahnya, ada caranya. Kita tak usah membuat sunnah baru, tak payah bawa ajaran baru, tak payah menggunakan sunnah yang baru. Kita mendalami syariat yang ada, fiqh yang ada, ilmu yang ada kita dalami. Tak payah buat sunnah baru, tak payah buat ajaran baru. Kita mendalami ajaran yang lama. Apa sunnah dan Al-Quran mengajar kita? Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Arafa rabbahu fasadal jasad. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa mengenal diri, kenalah dia akan Allah. Arafa rabbah, arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal diri kenal Allah, barang siapa mengenal Allah, binasalah seluruh anggota jasadnya. Jadi untuk mengenal Allah, kena mengenal diri. Ini caranya. Bukan untuk mengenal Allah solat. Tidak akan mengenal Allah dengan solat. Bukan mengenal Allah tu puasa. Semua orang puasa tak kenal Allah. Barang siapa nak mengenal Allah, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa nak kenal Allah, kenalah diri. Kenal diri rata-rata agar mengenal Allah yang nyata. Jadi barang siapa nak mengenal Allah, hendaklah terlebih dahulu mengenal dirimu. Barang siapa nak mengenal Allah, kenal siapa? Barang siapa nak mengenal Allah, kenal siapa? Kenalah dirimu rata-rata agar kamu mengenal Allah yang nyata. Ini sifirnya.
Persoalannya mana diri? Mana diri? Mana diri? Baik Ananda. Yang baju merah Anda berdiri. Baik. Mana dia? Nama siapa? IB. Ya? IB. Saya panggil jawab ya. IB. Saya. Mana IB? Tunjuk mana IB. Tunjuk sekarang mana IB. Ini saya. Itu perut, itu dada, itu tangan, itu suara, itu lutut. Mana ini? Ini tangan, ini bukan air, ini tangan. Ini suara, mulut, ini dada, ini kaki, air di mana? Duduk. Terima kasih anak. IP itulah diri sebenarnya. Kenal IP, kenal apa? Ini dikatakan mudahnya ilmu mengenal. Kenal IP, kenal apa? IP itulah diri sebenarnya diri kita. Persoalannya mana IP? Mana IP? Itu makanya guru dulu apabila datang anak murid nak mengajar mengenai Allah, dia kata apa? Kau pergi belajar dengan pokok kelapa. Pergi. Kamu cari mana kelapa. Kalau kau jumpa kelapa, kau kenal dia. Kau kenal apa? Kalau kamu jumpa kelapa di atas batang pokok kelapa, kamu mengenal diri dan kamu mengenal Allah pada hari. Baik, mana kelapa? Daun kelapa. Lidi kelapa. Batang kelapa. Pokok kelapa. Santan kelapa. Tempurung kelapa, isi kelapa, mana kelapa? Mana kelapa? Macam mana nak mengenal diri? Tak kenal kelapa pun tak boleh. Siapa mengenal kelapa di sini? Inilah yang anda dikasih. Betapanya lemah kita dalam ilmu ma'rifat. Lemahnya kita dalam ilmu hakikat. Asal saja guru datang mengajar, sesat. Asal saja guru datang mengajar makrifat, sesat. Mana guru yang tak sesat? Mana guru makrifat yang tak sesat? Guru datang mengajar makrifat, sesat. Mana guru yang tak sesat mengajar makrifat? Mana? Mana yang betulnya? Jadi anda dikasih sekalian, mana kelapa? Usah kita nak mengenal diri, kena kelapa pun tidak. Inilah. Jadi anda dikasih sekalian, ada tak mengenal diri sini? Tak ada bukan? Kita tak usah belajar yang kita tak tahu. Tak usah belajar yang kita tak kerti. Tak usah belajar benda yang kita tak pandai. Allah kita tak kenal bukan? Tinggalkan sekejap. Bubuh kita. Mengenal diri pun tak pandai. Tak apa, tak pandai, tak apa anda. Simpan ke tepi. Buat apa nak belajar benda? Buat apa nak belajar benda yang kita tak pandai? Benda yang kita tak tahu, benda yang kita tak kerti. Kerana Allah tak tahu, kenal diri tak tahu, simpan ke tepi. Mari kita belajar sesuatu yang kita kenal, kita tahu. Baik. Ini cara kaedah nak mengenal Allah. Nak mengenal Allah tak boleh, kita kena mengenal diri. Nak mengenal diri pun kita tak tahu diri. Ini bukan diri. Ini jasad, ini tubuh, ini daging. Mana diri? Lalu hadis Quran mengatakan apa? Kita menggunakan dari hadis dan Quran. Apa hadis Nabi kata? Pada siapa nak mengenal diri, Rasulullah kata apa? Al-mutu qabla an tamautu. Al-mutu qabla an tamautu. Matikan diri kamu sebelum kamu mati. Baru kamu mengenal diri. Nak mengenal Allah tak boleh. Tak ada guru nak mengajar. Tak ada ilmu kita nak tuntut. Kita kena mengenal diri.
Mengenal diri pun kita tak kenal. Ini bukan diri. Lalu Rasulullah mengatakan, barang siapa nak mengenal diri, apa dia kata? Matikan dirimu sebelum kamu mati. Al-mutu qabla an tamut. Matikan diri. Bermakna kita kena belajar mati. Kena belajar? Kena belajar? Mati. Barang siapa nak mengenal Allah, kena mengenal diri. Barang siapa nak mengenal diri, kena mengenal mati. Macam mana nak mengenal mati? Anda masih hidup ke mati? Belum pernah mati bukan? Jadi macam mana nak membicara tentang mati? Kita tak pernah mati pun. Orang mati pun, ada tak dia bangkit cerita cerita tentang mati? Ada tak kita tengok mayat bangun cerita mati? Ada? Tak ada. Macam mana kita nak belajar? Orang mati pun tak ada bangun cerita kepada kita tentang mati. Boleh tak kita mengenal mati? Boleh. Kita simpan kita. Tak ada ilmu yang boleh kita sampai ke tahap belajar mati. Orang mati pun tak pernah bangun, tak pernah bangkit mengajar. Kita tinggal. Jadi Rasulullah pun kata apa lagi? Nak belajar mati tak boleh kan? Rasulullah kata apa? Tidakkah tidur itu saudaranya mati? Betul? Betul tidak? Kalau kita tak boleh mengenal mati, kita mengenal tidur. Kerana tidur dengan mati ini saudara kembar. Saudara, bin sama, darah pun sama. Tak boleh kenal mati, kita kenal tidur. Tuan-tuan, nak kenal mati, kita belum mati bukan? Sekarang kita kenal tidur. Tuan-tuan pernah mati tak? Pernah tidur tak? Oh, pernah tidur kan? Jadi kita belajar yang kita pernah buat. Tak usah belajar mengenal mati, kita tak kenal mati, kita belajar tidur. Kenapa? Kerana tidur itu saudaranya mati. Kita belajar tidur juga. Kenal tidur, kenal mati. Kenal mati, kenal diri. Kenal diri, kenal Allah. Jadi dengan mengenal tidur sahaja, kita akan mengenal Allah pada malam. Pernah tak tidur? Semua tahu tidur bukan? Mari kita belajar. Apa itu tidur? Apa itu tidur? Saudara mati. Apa itu tidur? Pejam mata. Sekarang boleh pejam, tak tidur. Tak tidur. Apa itu tidur? Sedapat. Jadi anda dikasih sekalian, usah kata nak mengajar benda yang tak pernah kita alami. Ini perkara tidur pun tuan-tuan tak tahu. Macam mana nak cerita benda-benda yang tak pernah berlaku? Itu maknanya, inilah anda dikasih sekalian, inilah pelajaran yang tidak ada di dalam masjid, tak ada dalam televisyen. Ya, tak ada di pusat-pusat pengajian tinggi, tak ada. Hanya ada di dada para-para yang dikehendaki Allah. Jadi anda dikasih sekalian, barang siapa nak belajar tidur, tak pandai, tak reti bukan? Dia tanya pun tak seorang pun tahu tentang tidur. Sedangkan hari-hari kita tidur. Marilah kita buat perumpamaan, kita bermimpi. Nak tahu kita tidur, kita bermimpi. Kita bermimpi dikejar harimau. Kita lari daripada harimau. Dengan sepantas lajunya kita berlari. Jumpa sebatang sungai, kita terjun. Kita berenang sungai sekuat hati. Sehingga sampailah kita seberang sungai. Lalu harimau di seberang sini, kita di seberang sana. Letihnya kita, tidak terhingga letihnya. Sehingga dada pun rasa apa? Nak putus nyawa. Penatnya, letihnya, ketakutan. Ayah nak tanya,
pada pendengar yang dimaksud sekalian. Ini cara kita nak mengenal tidur, nak mengenal diri, nak mengenal mati. Tidur pun tak reti, mari kita cuba menyelami tidur dalam perkara mimpi. Betul tak tadi kita berlari? Jawab. Kalau tak jawab, kita berhenti di sini saja. Jauh datang pun tak pernah nak jawab. Nak berhenti kan nak jawab? Nak berhenti kan nak jawab? Pernah tak kita berlari tadi? Pernah. Berlari itu pakai gigi ke pakai kaki? Kaki. Berenang tadi masuk sungai basah ke biasanya? Masuk sungai basah ke kering? Basah. Baik. Berlari tak tadi? Lari. Berlari tidak? Lari. Apakah tuan-tuan pakai kaki? Jawab. Tidak. Tadi berlari bukan? Apakah pakai kaki? Tidak. Berenang tak tadi? Tidak. Basah tak? Tidak. Inilah yang dikatakan diri sebenar-benar diri. Diri sebenar-benar diri berlari tak pakai kaki. Masuk sungai tak basah. Ini dikatakan hukum Kolbi tadi tu. Hukum Kolbi tadi yang solat tadi. Fi'li, kauli, kolbi. Berfi'li kita, berdiri kita, tetapi tidak pakai kaki. Masa besok. Itu hukum kolbi. Kita tetap berdiri, tetapi bukan pakai kaki. Kalau ilmu syariat pakai kaki. Ilmu syariat boleh ubah. Jikalau kamu tak boleh berdiri duduk, betul? Tak boleh duduk baring. Tetapi kalau kita mengaji ilmu hakikat, kalau hukum kata berdiri, tetap kita berdiri. Sekalipun kita kudung, sekalipun kita lumpuh, kita tetap berdiri. Ini dikatakan berdiri dengan apa? Macam tadi. Ada tak kaki? Ada. Kita berlari pakai apa tadi? Tetap kita berlari. Berenang tak? Berenang pakai tangan lagi. Ada kita guna ini. Kita panggil orang sekuat, tolong, tolong. Ada tak pakai mulut? Itu juga solat anda dikasih. Itu maka rukun dan hukum ada. Rukun kita buat dengan berdiri dengan kaki. Tapi hukum solat tetap kita kena berdiri. Berdiri dengan apa? Tetap kita berfi'li. Tetapi berfi'li dengan apa? Tetap kita berkauli. Kita kena baca bacaan hati. Macam mana hati nak membaca? Ya, sentuh sikit bab solat sikit tadi ya. Begitulah anda dikasihi. Itulah diri sebenar diri kita. Berlari bukan pakai kaki. Berenang bukan pakai tangan. Terjun ke sungai pun tak basah. Bakar tak hangus. Gantung tak tinggi. Tanam tak dalam. Lontar tak jauh. Inilah yang dikatakan diri. Mana diri itu? Barang siapa mengenal yang berlari tak pakai kaki, berenang tak pakai tangan, terjun ke sungai tak basah, itulah diri sebenarnya. Setakat itu saja yang boleh saya cerita. Barang siapa nak mengenal Allah, barang siapa memahami, barang siapa ada besi berani pada malam ini, dia boleh tangkap, dia pun hanya secara kiasan. Ananda dikasihi, sudah tentu jikalau tidak ada bimbingan yang guru, kita tidak akan faham. Sekalipun saya cerita ini sudah menghampiri faham. Tinggal baik. Ananda dikasih sekalian, ini apa ini? Asalnya dari kapas. Kapas jadi benang, benang jadi kain, kain menjadi baju. Ini nak mengajar mengenal diri. Mana diri kita? Mana diri kita?
Diri umpama baju. Diri umpama apa? Baju. Mana baju? Nanda masih? Pegang baju. Itu apa dia pakai itu? Jawab. Mana baju? Ini kain bukan? Kain ke baju? Kain. Kain. Mana kain? Mana kain? Kain ke kapas? Kapas. Sebenarnya kapas. Benang. Mana benang? Inilah cara kita nak mengenal diri, cara nak meleburkan diri. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah, arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal diri, kenal Allah. Barang siapa kenal Allah, binasalah jasadnya. Sekarang ini kita nak membinasakan jasad dengan cara kiasan baju. Kita nak membinasakan baju, nak binasakan kain, nak binasakan benang supaya nampak kapas macam mana. Tadi cerita dirilah, cerita matilah, cerita tidurlah, cerita mimpilah. Anda tak faham juga bukan? Kita ubah kepada yang kita faham. Ubah kepada yang kita faham. Dia pakai apa sekarang ni? Baju. Pakai baju. Mana baju? Kalau kita buka ceraikan dia, ubah bentuk jadi empat segi, orang panggil apa? Kalau kita hancurkan kain jadi apa? Kita hancurkan benang jadi apa? Kapas. Jadi sekarang ni baju ke kapas? Baju. Baju ke kapas? Baju ke kapas? Kapas. Ada yang kata baju, ada yang kata kapas. Kalau kata kapas, esok kumpul-kumpul kain itu, saya nak cuci, nak dogi kapas 1 kilo, boleh tak? Adakah kita pergi dogi kapas? Adakah tidak? Kita pergi dogi baju. Baju ada ke tidak? Mana baju? Mana baju? Mana baju? Kain, mana kain? Kapas. Benang. Mana benang? Duduk. Ini cara kita mengenal diri, kenal Allah. Mana kita? Nanda, masih? Ini cara nak mengajar, mengenal diri. Supaya kita kenal Allah. Minta maaf ya. Tadi kenal baju bukan? Baik. Masih? Baik. Ini siapa ni? Jalan. Jalan. Mana jalan? Tangan siapa punya? Jalan. Tangan siapa punya buat? Allah Subhanahu wa taala. Ada tak lagi tangan dia? Kaki siapa punya? Jalan ke Allah punya? Ada tak lagi kaki jalan? Seluruh badan siapa punya? Ada tak jalan punya? Ini jalan ke Allah? Jalan ke Allah? Jalan. Mana ada jalan? Mana ada jalan? Semua milik siapa? Jadi siapa ini? Siapa ini? Kalau Allah kata ada misai ada ganggu. Nak kata jalan, jalan dah tak ada. Nak kata Allah, Allah bukan macam ni. Hitam bodoh ni. Jadi siapa sebetulnya ini? Jalan dah tak ada. Mana jalan? Tangan siapa punya? Jawab. Kaki siapa punya? Semua siapa punya? Jadi mana jalan? Kalau tak ada, masakan ini hantu. Wujud. Ini cara kita belajar ilmu hakikat dan makrifat. Berbeza dengan ilmu syariat. Mana kita? Mana kita? Tidak ada. Nak kata tak ada, habis yang makan minum belaki beranak ni siapa?
Nak kata ada, tak ada. Nak kata tak ada, ada. Di mana sudahnya kita? Di mana sudah? Wujud erti apa? Ada. Sifat siapa? Allah. Sifat kita? Ada. Sifat kita tak ada. Sifat kita ada ke tidak? Ada. Cakap betul-betul. Sifat kita ada ke tidak? Ada. Kalau kita tak ada, yang bercakap ni siapa? Nah, jawab. Jangan senang. Memang wujud erti ada. Ada hanya Allah, kita tak ada. Persoalannya kita bercakap di atas realiti. Jaga ilmu hak. Kita ada ke tidak? Kita ada ke tidak? Kalau ada, syirik tuan-tuan sekalian, menyamakan kita dengan Allah. Nak kata ada Allah, ini bukan Allah. Kita menyamakan diri kita dengan Allah. Tak boleh, syirik. Jangan mengaku kita Allah. Barang siapa mengaku aku Allah, berarti kamu mensyirikkan Allah. Aku ada, Allah ada. Sedangkan wujud itu siapa saja yang ada? Allah. Wujud erti ada. Ada itu hanya sifat Allah. Kita tak ada. Bila kita kata aku Allah, bermakna tuan-tuan syirik, menduakan Allah dengan aku. Jangan siapa-siapa mengaku aku Allah. Kita belajar ilmu makrifat bukan nak mengaku Allah, bukan nak jadi Allah. Jadi sekarang jadi siapa? Nak kata kita tak ada, ada. Nak kata ada, syirik. Jadi siapa kita? Kalau hamba Allah dua wujud. Ada hamba, ada Allah, syirik. Wujud itu hanya Allah saja. Makhluk tak wujud. Jadi kalau tak wujud, kita ni siapa? Setakat itu saja dulu. Fikirlah. Fikir siapa aku? Para pendengar yang beriman yang mendengar akan siaran secara langsung dan rakaman ini, marilah kita bersama-sama musahabah diri sendiri. Cari mana aku? Macam kata syair. Mana syair? Ini tangan, ini mulut, ini suara, ini kaki. Mana syair? Mana? Barang siapa jumpa syair, jumpa Allah. Kerana syair itulah diri sebenar-benar diri kita. Macam tuan-tuan nama apa? Nama apa anda? Arifin. Mana Arifin? Kenal Arifin. Kenal apa? Arifin itulah diri sebenar-benar. Jadi ingat, saya pesan sekalian anda, dikasih sekalian, selepas pada ini, sungguh pun tuan-tuan pakai baju untuk mengenal kapas. Jangan sekali-kali membakar baju. Tak usah gunting baju. Tak usah buang baju untuk kenal kapas. Pakailah baju. Tapi ingat, sejati baju itu apa? Tak perlu kita buang kapas. Tak perlu kita buang baju. Tak perlu kita bakar baju. Tak perlu kita gunting pun baju. Tetap kita pakai. Tetapi kita ingat, sejati baju itu apa? Begitu juga, kita tak perlu mengaku Allah. Tak perlu jadi Allah. Yang pentingnya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Arafa rabbahu fasadal jasad. Barang siapa mengenal diri, kena Allah. Barang siapa mengenal Allah, binasalah jasad. Macam mana nak binasa jasad? Seumpama contoh, untuk mengenal kapas, tak perlu kita membinasakan baju. Kita pakai apa yang ada. Tangan pakai, kaki pakai. Tapi kita ingat, sejati baju itu, itulah caranya anda, para pendengar di masa kalian, untuk mengenal diri, untuk menyerah diri, untuk memulangkan diri, kan diri kita ini. Tak perlu kita potong tangan. Tak perlu kita masuk dalam tubuh, dalam tanah. Sekali kita hidup macam biasa. Pakailah apa yang ada. Pakai tangan, pakai kaki, pakai mata. Tapi ingat, mata, kaki, tangan itu umpamanya
baju. Allah umpama kapas. Baju bukan kapas. Baju itu baju, kapas itu kapas. Tetapi ingat, garam bukan masih, tapi tak lain daripada masih. Asap bukan api, tapi tak lain daripada api. Baju bukan kapas, tapi tak lain daripada kapas. Faham itu? Tak faham tak apa. Kita bela ayam bertelur, tak ada ayam terus menetas, bukan? Dia kena ram. Kita beli ikan daripada pasar, kita bubuh garam. Dia kena perang dulu, perap dulu, baru dia masuk. Betul juga dengan tuan-tuan. Sekali dengar, tak mungkin boleh faham. Ini Haji Syari bin Haji Muhammad Yusuf mengajar tuan-tuan, tak faham-faham. Tetapi tengok Rasulullah. Rasulullah sendiri, kekasih Allah, mengajar. Lalu Rasulullah merajuk selama 3 bulan. Selama berapa bulan? Tak nak bertabligh, tak nak mengajar, tak nak berceramah. Rasulullah merajuk selama 3 bulan. Kenapa? Kerana Rasulullah mengajar orang tak faham-faham, orang tak reti-reti. 13 tahun Rasulullah mengajar, tak reti, tak faham. Tak faham, tak reti. Merajuk Rasulullah selama 3 bulan. Lalu turun ayat, ya Muhammad, aku utuskan kamu ya Muhammad bertujuan untuk bertabligh. Bertujuan untuk apa? Menyampaikan. Yang memberi faham itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga saya. Rasulullah sendiri pun tak boleh nak memberi faham. Apalagi Haji Syari. Saya hanya boleh menyampaikan, bertabligh, menyampaikan. Yang beri faham itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hujan pada malam ini lebat saya turunkan. Tetapi sayangnya tuan-tuan hanya membawa sudu. Bawa apa? Banyak air dan sudu. Banyak air dan sudu. Itulah makanya rezekilah masing-masing. Ada orang bawa tempayan, ada orang bawa beldi, tapi tuan-tuan bawa apa? Rezeki tuan-tuan. Tapi hujan pada malam ini, barang siapa membawa lautan, 7 lautan sekalipun, tidak ternilai dengan 7 lautan. Ingat, saya hanya menyampaikan. Yang memberi faham itu siapa? Allah SWT. Sebelum saya mengundur diri anda, kita kasih para pendengar yang beriman, ingat, macam mana cara nak mengenal diri? Anggapkanlah kita ini baju. Macam mana nak mengembalikan baju kepada kapas? Tak perlu kita membakar baju, tak perlu gunting baju, tak perlu buang baju. Pakailah baju. Tetapi ingat, sesungguhnya baju itu kapas. Baju ya baju, kapas ya kapas. Tak ada kita pergi ke kedai nak beli kapas. Kita beli apa? Kita beli baju. Ingat, jangan belajar makrifat nak mengaku Allah, nak jadi Allah. Tak boleh. Baju tak boleh jadi kapas. Baju ya baju. Tapi ingat, sejatinya baju itu kapas. Ini yang dikatakan nafi baju, isbatkan kapas. Nafi baju, isbat kapas. Tanpa membakar baju, tanpa membuang baju. Jadi apa yang kita ada, pakailah. Ingat, penglihatan mata milik siapa? Pendengaran telinga milik siapa? Mulut berkata-kata milik siapa? Hayat milik siapa? Mana kita? Maka nafilah kita dalam sifat,
isbatlah kita dalam asma Allah. Ya. Nafilah kita dalam sifat, isbatlah dalam zat. Zat dan sifat tak boleh diceraikan. Nafi dan isbat tak boleh kita pisahkan. Tetapi isbat dengan nafi berbeza. Baju dengan kapas berbeza. Tetapi isbatkan baju, nafikan baju, isbatlah kapas. Faham? Nak kenal baju, nak kenal kapas, jangan buang baju. Pakailah. Tapi ingat, sejatinya baju itu kapas. Sejati seluruh tubuh kita milik siapa? Milik Allah. Maka leburlah kita dalam wajah Allah. Seumpama meleburkan besi di dalam api. Besi ada tidak? Besi ada tidak? Tapi ada terlihat lagi. Jadi kita malam ini belajar fana sampai ke tahap baka. Fana itu binasa, baka itu kekal. Binasakan besi, kekalkan api. Tanpa membuang besi, fanakan besi, bakakan api. Ada tak besi dalam api? Ada. Nampak tak? Inilah kaedah kita belajar pada malam ini. Jangan mengaku Allah, jangan jadi Allah. Baju ya baju, kapas ya kapas. Tetapi baju tak lain daripada kapas. Faham itu? Sekarang ini jam hampir 10:30. Mau sambung lagi ke? Mau tamat di sini? Baik. Kalau sambung, apakah soalan lagi? Yang tinggi-tinggi, yang dalam-dalam? Tanya mengenai Allah itu panjang bukan? Itu mau jawab jawapan soalan dia. Baik, cukuplah sampai di situ cara mengenal Allah. Balik ini dengar lagi, lain dia punya kefahaman. Dengar lagi besok, lain lagi kefahaman. Dengar lagi lusa, lain lagi kefahaman. Kalau tak percaya, dengarlah. 10 kali dengar, 10 kelainan kefahaman. Baik. Soalan seterusnya. Apakah yang dikatakan solatul daim kalau ia tidak putus? Itu pandangan makrifat. Baik, ananda yang dikasihi, solat ini ada solat 5 waktu. Ada solatul daim, solat yang tak putus. Ada para wali mengatakan, kalau aku tak bersolat, dia pun sesaat, kafirlah hukumnya aku. Berani tak wali cakap macam itu? Mesti ada sesuatu nas. Baik, ananda yang dikasihi, mungkin ini soalan terakhir mungkin, kerana penerangannya juga agak panjang. Manakah yang dikatakan solat sebenar-benar solat? Solatul daim, solat yang tak putus. Baik, dengar sini baik-baik para pendengar yang beriman sekalian. Baik yang mendengar secara langsung atau mendengar daripada rakaman. Dengar baik-baik. Buka mata hatimu pada malam ini. Rasulullah dalam peristiwa Isra Mi'raj dijemput Allah Subhanahu wa taala untuk menerima solat. Untuk menerima apa? Jawab. Untuk menerima solat. Dengar baik-baik. Jangan bercakap, tengok mulut ayat, tengok mata. Barulah ilmu itu masuk ke dalam darah daging. Lalu pergilah Rasulullah ke Sidratul Muntaha. Sebelum itu dia Mi'raj. Isra Mi'raj. Apa ni? Isra. Isra apa arti? Perjalanan. Mi'raj arti apa? Sampai. Jadi semasa Isra, semasa berjalan, dipanggil Allah naik ke langit. Rasulullah singgah di Masjidil Aqsa.
Masjidil mengimamkan solat seluruh nabi, seluruh rasul. Rasulullah menjadi imam. Ke langit naik ke belum? Solat terima ke belum? Dah terima solat ke belum? Jawab. Belum mi'raj, baru Isra. Dalam perjalanan nak terima solat, tiba-tiba sampai di Masjidil Aqsa, Nabi junjungan besar kita mengimamkan solat seluruh nabi, seluruh rasul. Solat mana ni? Nana? Solat mana ni? Ke langit belum naik? Takkan solat banyak macam? Solat mana ni? Lalu naiklah Rasulullah. Naik seorang diri. Tak ada orang maupun malaikat. Jibril sendiri pun terbakar sayapnya. Tak boleh ikut Rasulullah, malaikat Rasulullah saja. Seorang. Pergilah berjumpa Allah, menerima kita seorang. Katakanlah 50 lah, 20 lah, 10 lah, sehingga 5. Kau setuju Muhammad 5 waktu? Setuju. Terima Muhammad? Terima. Maka aku fardukanlah ke atas kau sebanyak ini, bukan? Turunlah Nabi kita junjungan besar ke bumi. Ada tak dia berbuat solat? Sudah terima. Sepatutnya kalau dah terima terus bersolat. Tidak. Dia tak buat. Sehinggalah datang Jibril. Datang siapa? Mengajar rukun 13. Jibril mengajar rukun 13, barulah Rasulullah apa? Buat perbuatan sekarang. Ananda dikasihi para pendengar ibu jemaah. Adakah Jibril ikut Nabi berjumpa Allah? Ada. Adakah tidak? Ada. Jawab, adakah tidak? Ada. Ayanda tanya pun dia menjawab satu orang. Jadi kita cukuplah sampai di sini. Macam tidak ada sambutan. Macam tak nak belajar ilmu. Tanya pun tak jawab. Sedangkan ilmu ini ilmu yang paling berguna dalam dunia dan akhirat. Jadi Aida baca wabilah lah. Tanya satu soalan. Tak boleh tanya sebab ini dah tak tegak. Teruskan. Tanya pun tak jawab. Jawab. Nak belajar ke tidak? Ya. Nak belajar ke tidak? Ya. Pasal apa tanya tak jawab? Aida bertanya, Jibril ni berjumpa Allah ke tidak? Tidak. Berjumpa Allah ke tidak? Tidak. Kenapa dia mengajar orang yang pergi jumpa Allah bersolat? Sepatutnya Rasulullah mengajar Jibril. Kerana Rasulullah yang terima solat dengan Allah. Jibril tak pergi jumpa Allah. Kenapa orang yang tak pergi jumpa mengajar orang yang pergi jumpa? Tak masuk akal. Ini kita nak belajar ilmu solat ni sampai begini. Itu tandanya, itu maksudnya, itu artinya solat dengan perbuatan solat itu berbeza. Ini rakaman ini. Bukan boleh buat sunnah baru, bukan boleh buat ajaran baru. Kita mendalami sungai yang sedia ada. Sepatutnya Rasulullah lah mengajar Jibril. Kerana Rasulullah menerima titah solat. Jibril tak boleh ikut. Pasal apa orang yang tak pergi jumpa Allah mengajar orang yang jumpa Allah? Ini untuk membuktikan kepada kita Jibril mengajar rukun 13. Muhammad terima solat. Itu solat dan perbuatan solat berbeza. Yang kita buat ni perbuatan. Perbuatan ada 5 waktu. Solat ada waktu tidak? Tak ada waktu. Tadi Rasulullah mengimamkan solat di Masjidil Aqsa. Dah jumpa Allah ke belum? Belum. Dah terima titah solat ke belum? Belum.
Yang tuan-tuan buat ini 1400 tahun. Apakah Nabi-Nabi dan Rasul dulu tak bersolat? Bersolat Macam mana dia bersolat? kaki kotor. Macam mana bersolat? Itu makanya orang syariat berdiri solat dengan kaki, mengikut Jibril. Tetapi orang hakikat makrifat, di samping kaki, dia berdiri dengan apa? Kudrat, iradat, sama, bahasa, kalam, ilmu hayat Allah. Ada waktu tidak? Tetap dia berdiri. Tetapi dengan apa? Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama. Ada waktu tak? Pakai kaki tak? Nabi-Nabi dulu berdiri sebegitulah dengan kudrat, iradat, sama, bahasa, kalam, ilmu hayat Allah. Itu baru berdiri, belum mengajar rukuk sujud lagi. Inilah dikatakan solatul daimun. Berdiri syariat dengan kaki 5 waktu saja. Tapi orang hakikat solat tak ada kaki wajib bersolat, wajib berdiri. Kudung kaki wajib berdiri. Sakit lumpuh wajib berdiri. Pengsan wajib berdiri. Berdiri dengan apa? Ada waktu tak? Ini yang anda dikasih sekalian. Rasulullah pergi terima solat. Jibril mengajar perbuatan solat. Perbuatan solat siapa-siapa boleh buat. Itulah anda perbezaan mengaji. Kita hanya buat syariat sahaja, meninggalkan hakikat. Wala syariatin ala hakikatun batin. Bersolat hendaklah zahir dan batin. Di samping kaki, jangan tinggal hakikat. Itu dikata rukun dan hukum. Rukun 13 pakai kaki. Hukum solat pakai apa? Pakai hati. Mana hati? Kaki rohani, ya, tangan rohani, mulut rohani. Mana rohani? Jadi kena belajar diri sebenar-benar diri itu rohanimu. Kena rohani, kenalah diri. Dialah yang berdiri sebetulnya, bukan kaki. Ananda yang dikasihi para pendengar budiman. Orang mati ada kaki tidak? Ada. Apabila dengar azan, boleh tak dia berdiri? Jadi yang sembahyang itu kaki ke siapa? Ini makanya. Kalau kaki bersolat, pasti dengar azan dia berdiri. Seumpama orang kena kencing mani, dipotong kaki, letak atas meja, bunyi azan. Ada tak kaki itu berdiri? Jadi siapa sebetulnya berdiri? Itu makanya. Yang berdiri itu kudrat, iradat, sama, bahasa, kalam, ilmu hayat. Ada waktu tak? Ada. Itu sajalah. Faham? Jadi yang pergi terima titah solat, turun ke bumi tak buat. Datang Jibril mengajar, baru dia buat. Jibril bila jumpa Allah? Yang kita dah buat Jibril punya cerita. Tapi tak apalah. Itu makanya bersolatlah kamu sebagaimana kamu nampak aku bersolat, kata junjungan kita. Macam mana kita nak tengok dia? Dia dah wafat. Tapi anda, barang siapa sebetul-betul nak bersolat, kena melihat Muhammad Rasulullah, baru kita betul-betul boleh bersolat. Macam mana nak melihat Muhammad? Wajib kita kena melihat Muhammad, baru kita boleh bersolat. Sekarang Muhammad ada. Muhammad tidak meninggalkan kita. Dalilnya, baik. Allah dengan Muhammad boleh tak berpisah? Allah dengan Muhammad boleh tak berpisah? Boleh. Allah ada tak sekarang? Ada. Muhammad ada tak sekarang? Ada. Begitu. Takkan Muhammad hilang, Allah saja ada. Sedangkan dia dua tu seperti kapas dengan baju. Boleh tak pisah kapas dengan baju? Boleh tak pisah masih dengan garam? Ada tak Allah sekarang ni? Ada. Kalau ada Allah, ada tak Muhammad? Ada. Itu makanya kalau nak bersolat kena nampak Muhammad. Nampak Muhammad, nampak Allah. Masya Allah. Ya.
Itu maka Rasulullah kata, pada siapa nak mendirikan solat, kamu lihat sebagaimana. Artinya kamu melihat aku dulu, baru kamu boleh nyatanya solat. Jawab sudah ya? Dia pun tidak sepenuhnya. Ya, tanya apa tadi? Solat tidak imam. Solat tidak. Bersolat. Jibril ni bawa waktu lah. Rasulullah bersolat tak ada waktu. Sentiasa. Ada tak pernah berhenti kudrat Allah? Ada. Irada Allah pernah berhenti tak? Hayat Allah pernah berhenti tak? Ada. Itulah dikatakan Solat. solat tidak. Baik. Nanda nak berhenti sini kan? Nak cukup saja, cukup aku. Ya. Enda tak nak menyusahkan tuan rumah, ya. Jadi biar malam Enda baliklah.